Hai gang, Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam pendakian. Bertemu lagi kita di channel YouTube Pendaki Melaya. Saya Apai dan untuk episod kali ini saya ingin bertanya kepada anda, pernahkah anda menghadapi masalah ketika pendakian? Jika ya, jom kita cek sama ada ia tersenarai di dalam topik kita hari ini, iaitu 10 kesalahan yang perlu dielakkan ketika pendakian. Sementara itu, kepada yang belum subscribe, anda dijemput subscribe segera untuk mendapat info-info terkini tentang pendakian. Okey gang, sebelum kita pergi ke topik hari ini, jom kita layan intro channel YouTube Pendaki Melaya. Hello gang, jom kita tengok topik kita hari ini, iaitu 10 kesalahan yang perlu dielakkan ketika pendakian. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan pencerobohan. Dan di sini saya pecahkan kepada 3, iaitu yang pertama, pencerobohan di masa hutan atau gunung kita tutup. Seperti yang kita sedia maklum, ada kalanya hutan dan gunung adalah tidak dibenarkan untuk masuk. Sebagai contoh, ketika musim tengkujuh, iaitu di hujung tahun, kebanyakan hutan dan gunung kita adalah ditutup. Ini adalah atas faktor keselamatan kita. Risiko berlakunya air naik, banjir dan tanah runtuh yang boleh mengancam keselamatan para pendaki. Seterusnya, pencerobohan yang kedua, iaitu pencerobohan di waktu hutan dan gunung dibuka. Ia lebih kepada pencerobohan dengan memasuki hutan dan gunung tanpa permit. Sehingga kini, saya masih tidak faham kenapa ada segelintir pendaki yang tidak mahu memohon permit untuk pendakian mereka. Harus diingat, melalui permohonan permit ini, rekod pendakian kita berada di pihak berkuasa, dan jika berlaku sebarang ketidakinginan, pihak berkuasa akan pantas memberi bantuan. Sebagai contoh, sekiranya kita memohon permit untuk 3 hari 2 malam dan selepas 3 hari jika kita tidak turun atau keluar dari hutan, pihak berkuasa akan memasuki hutan itu untuk memberi bantuan. Ini berbeza sekiranya kita memasuki hutan dan gunung tanpa permit, iaitu tiada siapa yang tahu kita berada di hutan atau gunung di ketika itu. Dan akhir sekali, pencerobohan yang ketiga, iaitu pencerobohan ke kawasan persendirian tanpa kebenaran. Pencerobohan ini berlaku dikala pendaki ingin melalui jalan pintas untuk sampai ke puncak atau pendakian mereka. Untuk ketiga-tiga pencerobohan ini, jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jadi, elakkanlah kesalahan yang pertama ini, iaitu kesalahan pencerobohan. Seterusnya, kita pergi ke kesalahan yang kedua, iaitu gagal untuk membuat persediaan dari segi fizikal. Seperti yang kita sedia maklum, pendakian bukanlah suatu perkara yang mudah. Latihan demi latihan perlu dilakukan untuk memastikan kita betul-betul bersedia untuk mengharungi
pendakian kita. Kegagalan akan menyebabkan kita mudah berasa penat, atau dalam bahasa gunungnya, kita akan mudah rasa pewai. Dan lebih teruk, boleh menyebabkan kecederaan, dan yang paling ditakuti, boleh juga menyebabkan kematian. Seterusnya, jom kita lihat kesalahan yang ketiga, iaitu gagal untuk membuat kajian. Kajian ini termasuklah kajian mengenai gunung itu sendiri, tentang ketinggiannya, corak muka bumi, serta trek yang bakal kita lalui. Selain itu, kajian mengenai faktor cuaca adalah juga penting untuk memastikan anda betul-betul bersedia menghadapi gunung yang bakal anda daki. Seterusnya, jom kita lihat kesalahan yang keempat, iaitu kegagalan menyediakan makanan yang berkhasiat. Seperti yang kita tahu, pendakian memerlukan tenaga yang tinggi. Jadi, sumber makanan adalah amat penting. Untuk itu, sediakanlah makanan yang terdiri daripada karbohidrat dan juga protein agar kita dapat menjana semula tenaga yang telah habis kita gunakan semasa pendakian. Seterusnya, kesalahan yang kelima, iaitu kegagalan untuk menyediakan kelengkapan yang mencukupi untuk pendakian anda, dan juga kesilapan dalam cara packing beg anda. Jika barang-barang tidak disusun dengan betul di dalam beg pendakian anda, beg tersebut akan menjadi lebih berat daripada biasa, dan anda akan memikul beban ini di sepanjang pendakian anda. Kelengkapan juga perlulah mencukupi supaya pendakian anda teratur dan kurang menghadapi masalah. Seterusnya, kesalahan yang keenam adalah pendakian secara berseorangan atau solo. Risiko mendaki secara bersendirian adalah lebih tinggi berbanding dengan jika anda mendaki secara berkumpulan. Antara risiko ini adalah risiko untuk anda hilang atau sesat, atau mungkin juga terjatuh ke dalam gaung tanpa orang lain sedari kerana anda bergerak secara berseorangan. Jadi, cubalah cari kawan sependakian yang mempunyai kelajuan yang sama dengan anda atau lebih kurang sama, supaya sama-sama dapat membantu antara satu sama lain. Next, kita tengok kesalahan yang ketujuh, iaitu dari segi adab pendakian. Adab semasa kita berada dalam hutan ataupun gunung. Kita perlulah menjaga pertuturan dan juga tingkah laku kita semasa kita mendaki. Elakkanlah melakukan aksi-aksi yang terlampau, kerana ia boleh memberi risiko bukan sahaja kepada anda, tetapi juga kepada rakan-rakan pendakian anda yang lain. Juga, anda dinasihatkan untuk mendengar arahan daripada gogo dan juga guide, kerana merekalah yang bertanggungjawab ke atas anda ketika anda berada di dalam hutan dan juga gunung. Kesalahan yang ke-8 adalah kesalahan dari segi teknik pendakian. Untuk mendaki, teknik pendakian haruslah betul. Kegagalan untuk menggunakan teknik pendakian yang betul akan menyebabkan anda mudah cedera. Jadi, lakukanlah sedikit kajian mengenai teknik pendakian yang betul supaya anda dapat mendaki dengan lebih selesa dan juga enjoy. Seterusnya, kesalahan yang ke-9 adalah kegagalan untuk menjaga alam sekitar gunung dan juga hutan kita. Sampah dibuang merata-rata tanpa memikirkan pendaki-pendaki lain. Di sini saya ingin menyeru kepada semua pendaki di luar sana. Bawalah turun segala apa yang anda bawa naik, dan janganlah rosakkan segala khazanah yang berada di hutan kita demi untuk masa depan pendaki-pendaki lain yang akan menggunakan hutan dan gunung itu juga. Seterusnya kita pergi kepada kesalahan yang ke-10, iaitu tidak menggunakan khidmat guide ataupun malim gunung yang berpengalaman.
Sekali lagi saya streskan di sini, guide gunung adalah amat penting untuk pendakian kita. Okey geng, itulah dia tadi 10 kesalahan yang perlu dielakkan semasa pendakian. Dan jika ada komen ataupun perkara-perkara yang anda ingin tambah tentang kesalahan ini, anda dijemput memberi komen di bawah video ini. Diharap video ini dapat memberi manfaat kepada semua pendaki di luar sana. Sama-samalah kita kongsi tentang ilmu pendakian kita. Okey geng, berjumpa lagi di video akan datang. Sementara itu, layan-layanlah video-video kami yang lain ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.